khabar semua? Masih segar. Alhamdulillah, saya panjatkan syukur kerana pada malam ini dapat berada di sini dalam siri ceramah saya ke beberapa tempat untuk membantu calon-calon yang pelakon kita letakkan di semua Dewan Undangan Negeri di Selangor agar mereka ini beroleh kemenangan yang cemerlang pada 12 bulan Ogos yang akan datang. Semalam telah pun berlangsung hari penamaan calon meriah di banyak tempat, nyokong keluar dengan begitu bersemangat. Bendera pun banyak, banner dan panti pun berkibar di banyak tempat. Jadi menandakan bahawa pilihan raya negeri ini adalah satu pilihan raya yang telah menarik perhatian ramai daripada penduduk yang ada di Selangor dan juga di 5 buah negeri yang lain, iaitu di Kelantan, Terengganu, Kedah, Pulau Pinang dan Negeri Sembilan. Daripada reaksi penyertaan yang begitu ramai, pendukung dan penyokong kepada Parti Perikatan Nasional di Selangor ini khasnya, saya agak rasa lebih bersemangat dan macam rasa dah menang dah. Kan itu rasa saja, tapi belum menang. Tapi itu satu petanda awal bahawa mungkin sebahagian besar daripada pemilih-pemilih kita khasnya orang Melayu faham ini adalah satu pilihan raya yang antara yang amat penting di negara kita. Jumlah pengundi yang akan terlibat di seluruh negara masuk di Selangor lebih 9.7 juta. Pengundi akan mengundi pada 12 hari bulan yang akan datang. Lebih penting, ada yang mengatakan bahawa inilah suatu pungutan suara. Mungkin yang dah ucap tadi pun dah disebutkan itu referendum. Apa makna referendum? Iaitu dengan undi yang saudara akan beri pada mana-mana parti yang bertanding dan khususnya memberikan sokongan pada Perikatan Nasional. Sekiranya ataupun apabila sampai masa, not if but when keputusan itu diumumkan dan hasilnya ialah Perikatan Nasional menang besar, dapat membentuk kerajaan di peringkat negeri ini dan negeri-negeri yang lain, secara langsung ini bermakna bahawa rakyat jelata menolak kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim. Betul? Kerajaan apa disebut itu? Madanon Muar Tabi'i. Dah macam-macam lagi lah. Tak apa lah, panggil lah apa tak salah. Jadi sebab itu walaupun kita berhadapan dengan pilihan raya di negeri Selangor, Selangor adalah sebuah negeri yang terpenting, pusat pertumbuhan ekonomi, pembangunan industri, peluang-peluang pekerjaan, hasil-hasil pengeluaran daripada kilang-kilang yang tertubuh di sini, jumlah pelaburan yang masuk, yang menyebabkan Selangor dikata menyumbang 25% kepada keluaran dalam negara kasar sebuah negeri. Bermakna dia merupakan satu pusat pertumbuhan yang paling utama di negara kita. Persoalan yang berbangkit ialah bila mana pilihan raya ini diadakan,
kita nak bentuk sebuah kerajaan. Persoalan yang timbul dan berbangkit, apa kerajaan yang akan terbentuk pada 12 hari bulan tengah malam nanti? Kesemuanya, kulluhum ajma'in, bergantung kepada keputusan yang akan dibuat oleh para pengundi yang ada di Islam. Bukan saya. Saya tak ada undi di Selangor ni. Saya undi saya kat Pagoh, di Johor. Tapi anak-anak cucu saya dah boleh mengundi. Satu rumah tu ada 4 undi. Dia kata kami semua akan undi. Tak kira siapa gambar orang tu handsome tak handsome, kami akan pangkah Ikatan Nasional. Saya dah ajar dia dulu. Mana dia ingat nama Hasbizat? Tak pernah jumpa pun. Datuk Rashid adalah orang dah kenal bunyi nama-nama itu dah lama. Tetapi yang kita letak sini sebagai calon mewakili parti. Ada orang pilih calon, ada orang pilih parti. Tak apalah. Tapi yang nak menentukan kita boleh membentuk kerajaan ialah bila mana calon dari parti menang. Kalau di Selangor dia dapat 29 dol, tak kurang daripada itu, bermakna kita sudah boleh membentuk kerajaan Perikatan Nasional di Islam. InsyaAllah. Soal pokoknya ialah kerana kita nak bentuk kerajaan. Jadi kalau kita fikir baik-baik, baik di sini ataupun dah balik ke rumah dan waktu kita selepas solat subuh pagi, fikir baik-baik. It is about forming a government. You understand? Orang Goa di sini bisa cakap bahasa Inggeris ya. Dunia pun tak sama. Membentuk kerajaan ini suatu amal, suatu tanggungjawab, kewajipan yang mesti kita tunaikan. Tak boleh kita kata tak apalah saya tak mengundi. Kalau orang Melayu buat keputusan begitu, yang mengundi ialah bukan Melayu, jatuh kerajaan yang ada di sini kepada orang bukan. Tidak ada begitu. Salah. Negeri ini negeri Melayu. Bukan saya nak menafikan ada orang-orang bukan Melayu, mereka juga mengatakan negeri ini negeri Melayu, negeri kita, negeri dia. Tapi lebih kita sebagai orang Islam, Melayu, pribumi, bumi putra yang telah membentuk hampir 70% penduduk dalam negara kita termasuk di Sabah dan Sarawak. Sewajarnya kuasa pentadbiran dan punca politik dan kuasa politik negara mesti ada di tangan orang Melayu Islam di negara kita. Betul tak? Sekarang ini di Parlimen, kami ini daripada orang Melayu Islam 74 dari Parlimen di pihak pembangkang. Yang sebelah sana bukan semuanya Melayu. Saya bukan nak sebut ni soal isu 3R Dr. Krusi. Ini bukan soal 3R, tapi hakikatnya ia ada Melayu dan bukan Melayu. Tetapi kenapa berlaku begitu? Mungkin antara sebab faktornya ialah ramai orang Melayu tidak keluar mengundi. Yang lalu tak sampai 70% yang mengundi. Yang 30% pergi ke mana? Kok tidur? Apalah, siapa-siapa jadi kerajaan pun sama aja. Aku hidup macam ini juga. Jangan ada bersikap sebegitu. Ini hak kita. Ini negara kita. Selangor ini milik kita. Sebab itu kalau Selangor ini milik kita, kita mesti ada kuasa untuk menguruskan dan mentadbirkan negeri Selangor ini supaya hidup kita lebih aman, bahagia dan sejahtera. Anak-anak kita, cucu-cucu kita boleh hidup untuk masa-masa dia dapat dalam keadaan aman, sejahtera dan bahagia. Itu nama itu kita, niat kita. Jadi tak boleh sembarangan biar pada orang lain. Kerana kadang-kadangnya pihak yang lain itu tidak memikirkan soal sebegini. Dia fikir soal kuasa. Aku Perdana Menteri, aku boleh buat apa suka aku nak buat dia.
Kadang-kadang yang dibuat itu merosakkan kita. Tadi saya cakap di mana? Sebentar. Tak panjang ucapan saya. Saya sebutkan soal kalimah Allah. Contoh satu. Yang saudara telah mendengar baru-baru ini. Perdana Menteri Anwar Ibrahim buat keputusan tak merayu kes kalimah Allah yang dibicarakan di mahkamah di mana seorang Kristian namanya Jill Island. Ada bahan-bahan cetak yang dalamnya menyebutkan kalimah Allah. Dia seorang pendakwah Kristian. Bila dibicarakan di mahkamah kerajaan waktu itu yang mana saya menjadi Menteri Dalam Negeri, kalah. Tetapi walaupun kita kalah, kita buat keputusan, kita akan rayu. Maknanya apa? Ada lagi proses-proses yang ke hadapan, baik di peringkat mahkamah tinggi, pergi ke mahkamah rayuan, pergi satu lagi yang tertinggi, mahkamah persekutuan. Kalau kalah satu mahkamah, patut rayu. Takkan kita mudah tunduk pada keputusan itu. Supaya manalah tahu kalau ke mahkamah yang lebih tinggi, kita menang. Pasal isu pokok ini kalimah Allah, Allahu Wahid. Qul huwallahu ahad. Bagi kita orang Islam tak ada lain Tuhan melainkan Allah. Dan Allah hanya saja satu. Bagi agama yang lain seperti Kristian, Allah dia ada anaknya, ada hantunya, dia kata spirit apa macam lagi tiga. 3 in 1, Trinity. Kita bukan begitu. Kita diajar bahawa kita orang Islam yang percaya hanya Tuhan itu satu. Dan tak ada orang yang boleh bergantian dengan Tuhan ini kecuali Allah sahaja. Jadi waktu saya kata kita rayu. Saya maklum pada Tuan Mahathir waktu jadi Perdana Menteri. Kita mesti rayu. Jangan terima saja keputusan mahkamah. Tapi malam sekarang, bila Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, antara keputusan yang dibuat ialah jangan rayu. Bila tak rayu, maknanya keputusan mahkamah itu jadilah keputusan. Maknanya orang dekat Islam bolehlah juga menggunakan kalimat Allah. Jadi kalau dia kata Allah, kita kata Allah, sama kan? Tapi kalau dia kata dia boleh pakai, kita pun pakai. Dia buat cakap sana Allah, kita percaya ikut dia. Itu sudah penyelewengan. Itu satu contoh. Saya menimbang soal itu karena saya sebagai seorang Islam tidak rela pihak yang lain menggunakan perkataan itu karena saya Islam, iman saya ialah Allah itu satu. Dan karena kerajaan kita ini adalah kerajaan, sepatutnya kerajaan dipimpin oleh orang Islam. Malaysia adalah sebuah negara yang katakan agama Islam, agama persekutuan. Maka itu patut diutamakan. Tetapi kenapa kerajaan Madani tak buat itu? Bila dibangkitkan isu, dia kata dia dah menghadap Sultan, dia dah menghadap Majlis Tinggi Gajah. Bila kita timbul isu itu, baru dia pergi. Kita nak mengajar sesiapa, apalagi Sultan dalam soal itu, patut beritahu pada Anwar Ibrahim, hei, lalu balik. Nah, betul tak itu? Betul? Minta maaf kita serius ni mau Fatimah, saya akan ucap sampai subuh. Itulah. Jadi maksud berbalik pada soal maudhu asal kita, mempertahankan negeri kita, baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, sebagai negara kita, negara Islam. Dan sewajarnya negara Islam dipimpin oleh orang-orang Islam yang sebahagian besarnya menjadi ahli parlimen di parlimen, dan inilah kuasa membentuk sebuah kerajaan. Dan kalau itu terbentuk, maka akan terjamin nasib Islam, akan terjamin nasib orang lain, karena yang memimpin faham apa yang dikehendaki oleh orang Melayu Islam, selain daripada bangsa-bangsa yang lain dalam negara kita. Saya cerita ini sebagai satu peringatan. Mana saudara kalau pergi bumi, ingat, this is about defending your right. Defending this country belongs to you. Bukan ini negeri orang lain kecuali negeri kita.
kita mesti pertahankan sampai orang kata tumpah darah yang terakhir. Betul gitu. Karena kita berhadapan dengan banyak masalah yang tak selesai. Saya tengok wajah saya tak ada yang ceria. Dalam otak kepala itu saya boleh baca tadi. Apa masalah? Saya bukan ahli psikologi ke psikiatri ke tidaklah. Tapi saya tahu kerana saya turun ke bawah. Macam saya tahu dia baru dari cerita soal banjir, saya tahu. Tapi soal banjir mesti selesaikan cara berhemah dengan tindakan yang berkesan. Sediakan peruntukan supaya sistem pengairan dapat dibina dengan cepat mungkin. Jangan berulang. Kalau perlu didalamkan mana sungai, mesti didalamkan cepat-cepat, dengan lama-lama. Takkan tiap-tiap tahun berhadapan masalah segitu. Alhamdulillah. Jadi kalau kita dah jadi kerajaan, dan manalah tahu kerajaan pusat pun kita dapat ambil alih satu hari nanti. Terbentuk kerajaan itu kita ada sumber dana. Kita cari jalan macam mana nak menyelesaikan masalah banjir di Meru. Tak tepuk tangan tak. Saya sebutkan tadi kita ada masalah. Saya faham waktu saya memimpin negara sebagai Perdana Menteri waktu zaman COVID. Siapa di sini yang tak tahu pasal zaman COVID? Semua tahu. Siapa di sini yang tak dapat suntikan vaksin angkatan? Semua tahu. Alhamdulillah. Apa-apa orang sebut soal vaksin itu ni, tapi mungkin atas usaha kita itu dan nama itu kita dan doa kita Allah takutkan kita sehat dan boleh hidup sampai ke hari ini dan dapat hadir dalam pantai seperti malam. Waktu itu waktu yang zaman yang paling sukar dalam sejarah dunia dan sejarah negara. Berpuluh juta nyawa terkorban di seluruh dunia. 32,000 nyawa orang-orang Malaysia terkorban pada zaman COVID-19. Orang tak boleh bekerja, duduk di rumah, pendapatan tidak ada, makanan tidak cukup, dan berbagai-bagai masalah berbangkit waktu zaman yang paling sukar. Tak Allah angkat saya jadi Perdana Menteri. Ya, itu sudah ditakdirkan Allah. Allah kata kalau dia nak naikkan seseorang itu, dia akan naikkan. Kalau dia nak turunkan, dia pun nak turunkan. Anak ayat Al-Quran disebutkan begitu. Ini kuasa Allah. Jadi saya jadi Perdana Menteri, naik angkat sumpah 1 Mac 2020. 16 hari bulan Mac, kita ada mesyuarat kabinet. Yang kedua, kalau tak silap saya, dan dalam mesyuarat itu buat keputusan supaya kita kenakan PKP pada 18 hari bulan. Tak sampai sebulan, saudara. Kita ambil tindakan cepat, pantas. Pasal kalau lambat, mungkin banyak nyawa yang akan terkorban. Jadi itu adalah bermakna kita bertindak dengan pantas dan cepat kerana kita tahu dan prihatin tentang masalah rakyat. Ini zaman krisis. Krisis kesihatan, krisis ekonomi, krisis orang nak hidup. Dalam keadaan berkrisis, kita tak boleh bertindak seperti biasa. Kita kena berfikir di luar kotak. Saya tak boleh tidur tuan-tuan tidur nyenyak. Asal setiap hari saya bermesyuarat, siap malam saya bermesyuarat, bangun subuh. Lepas kita itu pun bermesyuarat balik nak tahu apa situasi COVID hari ini. Meru ada tak orang kena COVID, berapa orang yang sudah mati, masuk hospital mana, ada cukup katil ke dan oksigen, ada ubat, ada doktor, ada nurse. Semua soalan-soalan semua kita kena halusi dan teliti. Sebab itu ada orang perli saya waktu zaman Muhyiddin, dia kenakan perintah panggil darurat, emergency, ingat? Ada orang kata dia gunakan untuk nak lindung kedudukan. Bukan nak lindung kedudukan saya. Nak gunakan peruntukan dalam undang-undang darurat supaya saya boleh ambil mana-mana hospital swasta. Saya boleh pakai doktor-doktor swasta
Saya boleh pakai ambulans swasta kalau tak cukup. Kuasa itu kuasa besar bukan kerana untuk disalahgunakan, tapi nak lindung rakyat dalam negara kita dengan kuasa yang agak lebih daripada biasa. Itu tujuan. Nak lindung diri saya nak buat apa? Anwar Ibrahim kata saya salah guna kuasa. Saya kadang-kadang nak mati juga. Dia kata saya bapak PKP. Tuan-tuan fikir kalau berdua itu tak ada PKP. Orang berperiau saya kembali. Mungkin tak sampai separuh dewan dipenuh agama. Mana dah tahu? Dah kaki Tuhan dijangkit dengan COVID. Lepas tu meninggal dunia. Kita ambil langkah dan tindakan itu kerana kita ada tanggungjawab. Kita beramanah. Setiap kita ni pemimpin dikatakan kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya oleh Allah apa yang telah kita lakukan terhadap orang-orang yang kita pimpin. Bila jadi Perdana Menteri saya takut. Bukan takut di dunia, takut di akhirat. Nanti Allah kata bangkit dan bangun, tanya Muhyiddin kau jadi Perdana Menteri apa kau buat? Sampai puluhan ribu, ratus ribu jutaan manusia terkorban, tak ada apa vaksin, tak ada makan apa semua, apa kau buat? Saya orang Islam. Bapak saya pun dulu mengajar saya tentang sifat amanah dan tanggungjawab. Jadi kita ambil langkah itu. Cara nak kawal nyawa supaya tidak terkorban, cara nak kawal nyawa supaya hidup dan boleh makan. Waktu itu nak kerja kat luar pun tak boleh. Padang-padang suruh duduk rumah. Penjaga-penjaga tutup penjagaan. Betul? Saya suruh tuan-tuan duduk kat mana? Duduk kat rumah. Jangan ke sana, jangan ke sini. Jangan ke sana, jangan ke sini. Jadi lagu rap. Di rumah saya pasal situasi dan keadaan memerlukan. Saya bukan cerita soal COVID itu. Saya nak cerita tentang bagaimana sebuah kerajaan menjalankan tugas dan amanah nak menyelesaikan masalah rakyat. Cari langkah dan tindakan yang penting. Sehingga saya terpaksa mengeluarkan pakej rangsangan ekonomi 530 bilion. Ini satu cerita juga pasal 530 bilion. Anwar Ibrahim bila awal jadi Perdana Menteri, dia kata waktu Muhyiddin jadi Perdana Menteri, dia keluar peruntukan 600 bilion habis disakau. Itu satu fitnah pembohongan yang tak pernah saya dengar pada mana-mana manusia biasa. Hatta soal Perdana Menteri. Mana sakau? Itu dalam bentuk suntikan fiskal duit kerajaan lebih kurang 80 bilion lebih, dan juga lain-lain bentuk bantuan EPF. Siapa dapat? Lepas itu soal moratorium bank, halang supaya bank jangan tarik harta kita, kereta kita, rumah kita untuk beberapa tempoh bulan-bulan ke hadapan, dan bantuan pada peniaga-peniaga kalau dah tak ada bisnes jangan berhentikan pekerja. Kita bagi dia upah, subsidi upah. Kalau subsidi upah itu bernilai 1 million, dia dapat duit saya untuk bayar gaji pada pekerja supaya pekerja tidak menganggur dan diberhentikan. Oh, nilai kalau saya fikir nak dinilai di sini nilai bukan 530 bilion, mungkin triliun. Kalau saya tak luruskan dengan cakap pada waktu itu, Bank Negara punya governor beritahu kepada saya, dia kata Tan Sri sudah berapa bulan kita kenakan PKP, kalau lanjut sebulan lagi dan ekonomi kita tak buka, maka sistem ekonomi negara Malaysia akan runtuh. Kalau tuan-tuan jadi Perdana Menteri apa nak? Belah kanan saya ada Menteri Kesihatan, KJ dengan Datuk Adham Baba. Menteri Kesihatan kata jangan buka. Kalau buka nanti tempat hospital tak ada, orang banyak terjangkit dengan COVID. Sebelah kiri saya Menteri Ekonomi, Datuk Azmin dan lain-lain kata kena buka Tan Sri pasal Malaysia adalah pembekal bahan-bahan antarabangsa. Kalau kilang tak buka, maka bekalan itu akan terputus, Malaysia nanti akan hilang pelaburan. Saya duduk tengah-tengah tuan-tuan.
Kalau tuan-tuan duduk meja saya tengah-tengah, apa keputusan tuan-tuan nak buat? Yang ni kata buka, yang ni kata tutup, yang ni kata buka, yang ni kata tutup. Governor kata kalau tutup terus, runtuh ekonomi. Saya terpaksa cari jalan, buat keputusan. Bincang dan bincang, jadi kita ambil langkah sederhana. Di mana boleh buka dulu, buka. Mana yang belum boleh buka, jangan buka. Supaya tidaklah terjejas langsung. Tetapi dengan tindakan kita itu membawa kesan pada ekonomi perniagaan. Tapi alhamdulillah kita dah kembali hari ini. Lihat hari ini, dah mula pun kita berniaga. Kilang dah buka, warung dah buka, restoran dah buka, dan macam-macam lain sudah buka. Tetapi saya sedar, bila saya turun ke bawah, dan sekarang ini masalah besar kerana kenaikan kos sara hidup, banyak warung-warung di setengah-setengah tempat kosong, tak ada orang pergi. Beberapa hari lepas ada orang letak pada saya video, nampak senyap sunyi, dia duduk kat kedai tu, tak ada orang datang tu. Dia kata apa dah jadi, tak ada orang nak pelanggan tempat saya setiap hari belanja 200-300 nak buat nasi lemak, nak buat itu di setengah tempat, tak ada orang nak pelanggan kerana tak ramai orang mempunyai wang yang mencukupi. Kalau dia pun nak beli, dia terpaksa taruh ataupun dia buat di rumah sendiri daripada dia berbelanja di luar. Pasal apa? Barang mahal. Kesan ini masih ada. Sebab itu kalau kerajaan itu kerajaan Perikatan Nasional, ini isu utama yang mesti kita uruskan. Baik di Meru, di Sebentang, di Selat Kelang, di mana saja. Ini masalah utama, mesti cari jalan. Mesti selesaikan. Saya baca bahawa ini apa yang dikeluarkan oleh Abang Ibrahim. Dia kata ekonomi madani. Siapa ada baca? Ekonomi madani. Macam menunjukkan dah 8 bulan ni lama dia duduk berfikir. Baru 8 bulan ni keluarlah dia kata ekonomi madani. Tetapi yang nyata antara ekonomi madani itu bagi peruntukan RM100 pada beberapa orang yang layak dapat itu saja. Yang lain banyak langkah-langkah jangka sederhana dan jangka panjang. Kita tak boleh tunggu sederhana 2-3 tahun, jangka panjang 5 ke 8 ke 10 tahun. Tak boleh. Jadi mesti ada usaha inisiatif yang boleh diambil oleh kerajaan pusat dan dibantu oleh kerajaan negeri yang sama, ialah untuk mencari jalan jangka pendek ni apa nak buat. Soal kos tadi. Saya pergi itu ke pasar Melawati, Gerai. Ada yang dah keluar dari TikTok. Tengok saya bercakap dengan penjual kat situ, dia kata sayur ni dah naik, sawi, bayam, apa lagi kacang boncis, terung, keladi, ubi, semua naik. Yang jual ni peniaga lah. Saya tanya dia apa yang turun? Hujan. Dia lah, dia masih boleh berlawak lagi. Mana naik? Ya, data ekonomi menunjukkan bahawa inflasi ada sedikit menurun. Tapi kalau pecahan inflasi itu dia macam jenis barang. Kalau yang ini turun umum tapi secara terperinci, barang ini naik 15%. Barang ini naik 10%. Barang ini naik 20%. Barang ini tak ada bekalan. Beras yang tak pernah naik pun dah naik. Saya tahu pendapatan kita mungkin 3-4 ribu, kata kurang daripada itu. Tapi barang yang naik, kalau dulu kita belanja pergi ke pasar raya ke apa mana kita pergi bawa tolak troli, kita belanja entah RM200 hampir penuh. Sekarang kalau RM200 kat bawah tu adalah apa jenis barang yang kita boleh beli. Tanya dia kenapa? Barang dah mahal. Saya tahu isu ini bukan mudah, tapi mesti ada satu langkah segera. Saya ambil contoh apa yang saya buat waktu saya jadi Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Orang panggil saya Menteri Ayam. Dia tiap minggu pergi ke pasar tengok harga ayam. Waktu itu harga ayam RM6.50, RM6.80. Kalau naik RM6.90 ke RM7, saya tanya kenapa naik harga. Panggil semua pengeluar-pengeluar Leong Hak, CP, tanya dengan dia punya pemilik dia kenapa harga naik. Dia beritahu sebab-sebab. Nasabah ke tak nasabah, saya bahas balik kenapa tak boleh turun. Sampai waktu musim perayaan, baik perayaan Melayu, Cina, India, saya panggil mereka.
Dan saya gunakan Akta Kawalan Harga 1946. Waktu tu bila nak raya semua orang komplain harga naik, harga kambing, harga lembu, ikan, kobe, semua harga naik. Saya tanya dengan ketua setiausaha kementerian saya waktu itu, ada tak cara kita boleh kawal harga? Dia kata tak ada. Cuba tengok balik kalau ada undang-undang mana. Dia kata ada satu, Akta Kawalan Harga 1956. Itu akta yang dah lama tu, tapi boleh diguna pakai, kita pakai tu, kawal harga. Supaya waktu perayaan harga ayam yang patut naik ke sampai RM8 sekilo waktu itu, kita kawal mungkin RM7.50 ke RM7. Setidak-tidaknya pembeli waktu perayaan tidak terbeban dengan harga yang tinggi. Sampai hari ini menteri yang ada, yang meninggal dunia pun, untuk Saludin, dia gunakan Akta Kawalan Harga untuk kawal. Tapi Akta Kawalan Harga tak boleh kawal semua barang. Impossible. Pasal macam mana kita nak pantau seluruh negara bila nak kenakan ini sekatan-sekatan masuk ke kedai-kedai kampung? Boleh kawal? Tak terkawal. Tapi itu satu daripada usaha. Maksud saya tadi, kalau kita berfikir lebih panjang tentang langkah-langkah sewajar, seperti juga contoh pengeluaran hasil-hasil tanaman, sayur. Saya ini pasal apa dah ada masa sikit. Hari itu saya cerita lah, saya pergi bangunkan tanah saya kata dia baik sekangkang dua ya. Tapi boleh tanam sawi, boleh tanam bayam, boleh tanam cukup manis, boleh tanam apa ni, mint, apa daun mint dan sebagainya. Tanamlah. Tanam. Lepas tu saya dah tengok dah lama ada sebelah tu tanah kosong yang belum pakai, saya buatlah berkandang ayam. Beli ayam untuk daging kampung, belilah daripada pembekal bayar sikit. Lepas tu cari ayam telur. Kali ni saya dapat 30-40 biji sehari juga. Yalah, bila saya sebut begitu ada pihak pembangkang yang perli saya. Dia kata memang dia ni tak payah itu pun, dia banyak duit. Bukan soal banyak duit. Soalnya kalau ada usaha yang boleh kita buat untuk meringankan bebanan kita. Pasal kalau pergi kampung baru ni banyak tanah-tanah yang mungkin tak usaha hasilkan. Betul tak? Betul. Kenapa tak boleh kita sama-sama bekerja sebagai satu projek community? Contoh saja, tak apalah pinjam tanah tu, bayar sewa pun tak mahal sangat. Kita bercocok tanam, kita boleh tanam apa ni, sawi, kita boleh tanam kangkung dan macam-macam lain. Dan tak ambil masa yang terlalu lama. Hanya beberapa minggu saja sempat kita tanam, dah boleh kita tuai. Ini contoh. Tapi kita tak buat itu kerana kita tak rasa dorongan untuk buat sebegitu. Saya tak boleh kata inilah penyelesaian, tapi ini satu cara mengurangkan bebanan. Kalau boleh dibuat secara koperasi, bekerja sama-sama. Kalau kerajaan nak bantu pun bantu berikan benih atau bantu beri modal baja yang agak disubsidikan sedikit, boleh mengeluarkan hasil pengeluaran, membantu pengusaha-pengusahanya untuk dapat bekalan bahan makanan yang agak harga berpatutan ataupun percuma dan hasil datang daripada kawasan tanahnya sendiri. Ini contoh. Masalah ini sekarang ini belum selesai. Saya tak lihat satu inisiatif tertentu yang sudah diambil. Mungkin tak lama lagi yang diambil oleh pihak kerajaannya daripada hari. Yang saya tahu yang diambil ialah ambil tindakan menerusi undang-undang untuk tangkap sesiapa yang buat dikatakan dalam TikTok ataupun yang cakap lebih sikit 3R jangan komen. Sejak bila 3R tak boleh komen, brother? Soal isu agama boleh. Ini satu hak bagi kita untuk membicarakan. Coba jangan membicarakan dalam keadaan yang boleh membangkitkan kemarahan, permusuhan, perseteruan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling membantu dalam hal-hal kebaikan boleh. Macam mana tak boleh membicarakan soal raja? Bukan kita kata merendahkan raja ataupun kita nak menumbangkan raja. Kita nak menghormati kedaulatan raja-raja Malaysia, Raja Melayu dan sebagainya. Itu hak kita. Memang jangan kita cemoh, kita berkata sesuatu yang tak betul.
Jadi soal-soal segitu sekarang ini macam terhalang dan dihalang. Saya tak bersetuju dengan perkara itu. Apa salahnya? Dia kata kerajaan Madanon ni ada kerajaan yang nak reform. Bawa satu pembaharuan. Apa pembaharuan yang dia buat? Benda yang tak pernah kita buat dulu waktu zaman kita pun tak ada reformasi pun, kita buat benda yang lebih baik. Hari ini terhalang. Malahan kalau dia fikir sesuatu tu, dia nak ambil tindakan kerana kami pembangkang. Saya orang pertama yang dikenakan charge. Kononnya saya telah melakukan rasuah. Saya dah 50 tahun berkhidmat dalam kerajaan, saya tak ambil satu sen pun duit kerajaan. Dan saya tak berhadapan dengan tindakan apa orang kata rasuah oleh mana-mana pihak sebelum daripada hari baru ni ambil. Kerana dia kata itu projek yang bawa saya sakau. Saya salah guna kuasa. Mana ada saya salah guna kuasa? Pasal projek itu, projek kontrak bukan saya yang lulus. Yang luluskan ialah Menteri Keuangan. Kalau saya lulus projek itu tak sah. Kerana saya dah tahu dalam hukum dan juga peraturan kerajaan, yang boleh meluluskan soal itu adalah Menteri Keuangan, bukan saya. Dan juga memberikan orang kata pengacuran bayar cukai pada Ehsan Al-Buhari, bukan juga saya. Yang bagi dia adalah Menteri Keuangan. Semua ada akta tertentu. Macam mana saya dituduh menyalahguna kuasa? Tapi peguam saya awal-awal lagi sebelum saya menghadapi pertuduhan di mahkamah, beritahu dah tentulah Tansi sedia je lah, dia akan cari jalan untuk nak kenakan Tansi. Kata betul juga peguam beritahu. Dan lepas tu saya pergi mahkamah, jatuh, bukan jatuh hukuman, charge saya konon ada salah laku, salah guna kuasa, ada wang yang saya terima ni daripada AMLA yang di bawah, wang-wang kotor yang dibersihkan dan sebagainya, macam-macam perkara yang tak betul. Baru ni saya pergi ke mahkamah tentang pada hakim, tentang hakim batalkan pertuduhan. Doa lah 15 bulan nanti akan ada keputusan, mudah-mudahan saya terlepas daripada bebanan hukuman orang yang zalim dan melakukan kesalahan yang tidak adil kepada saya. Ini bukan saya nak sebut soal nak minta kasihan ataupun nak minta simpati. Tak ada nak tunjukkan. Dia tidak ada jalan lain. Mungkin cara dia berkekalan untuk duduk berkuasa sebagai Perdana Menteri tidak lain yang dilakukan ialah untuk menghukum sesiapa saja yang dianggap sebagai pembangkang. Kami memainkan peranan di Parlimen. Kalau kami tidak ada di Parlimen, dia buat sesuka hati. Dia ini pun sekarang pun dibuat sesuka hati. Siapa yang nak tegur? Jadi kita ada role, ada peranan. Tapi dia lihat saya dan rakan-rakan yang ada dalam, baik dalam PAS ataupun Bersatu dan Gerakan ini sebagai musuh. Dia cari jalan kalau boleh kita ni dihukum dengan berbagai hukuman, dengan minta arahkan kepada Ketua Polis Negara, arah kepada Ketua SPRM, arah ke lembaga hasil dapur, ambil tindakan walaupun sebenarnya tidak ada asas untuk mereka mengambil tindakan. Ini zalim. Ini satu perbuatan yang memang menunjukkan kezaliman mereka kepada kita semua. Jadi sekarang mungkin lepas ini bersama, saya ingin ucapkan terima kasih. Macam mana agak faham? Siapa yang tak faham nanti boleh jumpa saya, tanya apa lagi. Tapi tujuan tidak lain lah, ialah PRN yang akan berlangsung 12 bulan ini suatu yang penting. Saya berharap orang Melayu semua, kalau di Meru ni ada tak berapa ribu, 8 ke 10 ribu, keluarlah ramai-ramai undi dan undi pada calon kita nasional. Boleh? Jadi calon kita di sini ialah saudara Hadiza Adham. Ya, mungkin depan ini dia ada ucapan sikit. Saya tahu dia di lama. Dia Datuk Rashid Selusa Bersatu juga di tubuh, banyak terlibat dalam orang kata kerja-kerja kebajikan, banjir. Dia hantar saya semua gambar-gambar, dia bisa nak tunjukkan saya buat kerja, dia buat kerja, tak apa. Ini dalam keadaan seperti ini baru saya percaya sesuai. Dan saya dah beritahu dia, Izam, dari wakil rakyat ni amanah tanggungjawab, mesti buat yang terbaik, kerja sesungguh-sungguh, dengar masalah rakyat, minta ya. Ini saya cakap depan pengundi supaya rakyat akan
perkenal kita sebagai seorang wakil yang berkesan, boleh menyelesaikan banyak masalah, bawa isu-isu yang tak boleh selesai kepada Dewan Negeri, bincang dengan kerajaan untuk cari jalan menyelesaikan masalah dia baru, dan macam-macam lagi lah soal-soal kebajikan pun harus dapat diberikan bantuan. Jadi terima kasih saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tingkatan! Tingkatan!